Kesilapan faham sebahagian orang, dia kata bila qaul qadim, dia kata tak boleh pakai. Jadi kalau salah kalau ada orang kata mazhab Imam Syafi'i hanya munhasirun fi ma qalahu al-imam, yang disebut oleh Imam Syafi'i sahaja. Jadi tengok macam mana ulama tadi keluarkan, para fuqaha Syafi'iyah keluarkan masalah hukum duit duit retah. Mereka tidak guna qala Allah qala Rasul, digunakan qala al-a'immatu al-qudama. Kata-kata masalah ni begini digabungkan dengan masalah sekarang. Jadi kesilapan besar bagi sebahagian orang yang mengaji mazhab Syafi'i ataupun yang tak mengaji mazhab Syafi'i. Kemudian dia kata, kenapa tak baca Al-Um? Kerana Al-Um kan kalam Imam Syafi'i. Kenapa baca Fathul Mu'in? Kenapa baca Fathul Qarib? Kan ini dalil orang ni tidak faham dengan masalah mazhab pun sebenarnya. Fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu. Jadi fiqh daripada faqiha. Faqiha yafqahu fiqhan. Ay fahima yafhamu fahman. Sama. Maknanya sama saja. Dan kemudian wastilahan, di segi istilah pula, al-fiqh maknanya apa dia? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyatu. Min adillatiha at-tafsiliyati. Jadi al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, yani syarahannya dan apa ni panjang dalam usul. Cuma kita syarah al-muktasabu. Kenapa dibaca muktasabu? Karena muktasabu adalah sifah kepada al-ilm. Nah, al-ilmul muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi dia terkeluar dah dengan ta'rif ni, istilah ni terkeluar daripadanya ilmu yang bukan syar'iyah, hukum hakam syarak. Dan dia ilmu pula dengan hukum hakam. Hukum hakam ni, hukum ni apa dia? An-nisbah maksudnya. Contoh kita sebut al-witru sunnatun atau mustahabbun. Lamsul mar'ati apa ni? Naqidun lil wudu contohnya. Lagi apa dia? As-salatu al-qamisatu wajibatun. Itu. Walaupun itu sebenarnya bukan fiqh sebenarnya. Itu bukan contoh kepada fiqh sebab fiqh dia mesti benda ijtihad. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, dia mesti dengan hukum hakam syarak. Jadi bukan dengan hukum hakam bukan syarak maksudnya. Yang bukan syarak. Al-amaliyah. Bila sebut amaliyah, terkeluar daripada dia dengan yang aqliyah. Ataupun yang, sabda lagi, yang lain pada aqliyah. Adiyah. Satu lagi. Yang bukan aqliyah, yang bukan apa ni syara'iyah, iaitu aqliyah dan adiyah. Seperti 1 tambah 1, 2. Atau aqliyah. 1 lebih setengah daripada 2. Aqliyah. Kalau adiyah pula, ubat ni kalau campur macam ni, jadi macam ni. Adiyah. Jadi ini bukan perbincangan dalam ilmu fiqh. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang diambil daripada adillah tafsiliyah. Dan bila adillah tafsiliyah, maknanya bukan daripada adillah yang apa ni, yang bersifat dengan ijmaliyah. Jadi maksudnya untuk mengambil hukum dengan adillah tafsiliyah ni adalah daripada mujtahid. Kerana kita yang belajar hukum fiqh hanya menukilkan fiqh sahaja, tidak mengambil daripada hukum tafsiliyah, daripada adillah tafsiliyah. Kita belajar fiqh ni, kita ambil daripada adillah tafsiliyah? Tak. Kita hanya menukilkan balik saja dan membaca balik apa yang telah diungkapkan oleh mujtahidin. Jadi kalau kata dengan ta'rif ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah ni, ini terkena pada siapa ni? Kepada mujtahidin. Mujtahidin sahaja yang melakukan tugas ini. Boleh faham? Jadi kalau muktasab pula, jadi terkeluar daripadanya ilmu yang bukan muktasab. Seperti ilmunya Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ilmu Nabi yang mana satu? Ilmu Nabi ada khusus. Ilmu Allah tidak muktasab. Ilmu para malaikat juga tidak muktasab. Karena mereka mengambil daripada Allah. Dan ilmu Nabi yang diwahyukan oleh Allah. Sebab ada Nabi ijtihad contohnya. Yang tu katanya itu masih muktasab. Tapi kalau yang lain daripada itu, seperti ilmu Nabi yang diwahyukan oleh Allah dengan wahyu, maka hadza ghairu muktasab wa hadza la yusamma bi fiqh. Itu tidak dinamakan dengan fiqh. Dan kemudian wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Dan istimdad itu dengan makna istimdad apa dia? Makna lain bagi istimdad ialah istidlal juga maksudnya. Ini diambil dalilnya daripada mana? Minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Wa faidatuhu, dan faedahnya adalah imtithalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabu nawahihi. Ini melakukan arahan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ala mazhabil imam, dengan ke atas mazhab. Ini baca di atas. Fahadha mukhtasarun fil fiqhi
ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa sammaituhu biqurratil ain bimuhimmatid din. Iaitu matan. Ala madhhabil imami. Ala madhhabil imam. Mazhab adalah zarfu makan dengan daripada perkataan zahaba. Zahaba, mazhab. Mazhab adalah zarf makan. Dan maknanya alladhi zahaba ilaihi al-imam. Yakni yang dituju oleh imam dengan pandangannya. Iaitu dengan makna alladhi wasala bihi aqlul imam. Zahaba ilaihi al-imam dengan makna alladhi wasala bihi aqlul imam. Yang sampai dengannya akal imam tersebut. Jadi apa dia akal imam? Yang sampai pada akal imam apa dia? Alladhi wasala bihi aqlul imam ay al-ahkam. Nah, contoh seperti imam menyebutkan lamsul mar'ah al-ajnabiyah bisyahwatin naqidun lil wudu, contohnya. Daripada dengan apa ni dipegang oleh imam tadi, ma zahaba ilaihi al-imam, iaitu dengan makna ma wasala ilaihi bi aqlil imam bi hadzal ahkam atau bi hadhihi al-ahkam. Nah, al-fiqhiyah tadi. Dan mazhab juga adalah ada segi istilah dengan makna ibaratun an aqwalil imam. Nah, au aujuhil ashab wa buhus man dunahum. Jadi mazhab adalah apa maksudnya? Mazhab ialah ibaratun an aqwalil imam. Ibarat daripada qaul imam ataupun wajhul ashab, aujuhul ashab dan buhus man dunahum. Jadi ada tiga perkara. Untuk faham tentang mazhab, dia ada tiga benda yang disebut tadi. Yang pertama, aqwalul imam. Jadi qaulul imam, yakni imam apa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qaulul imam ada dua bahagian. Dia ada qaulul qadim dan ada qaul al-jadid. Apa dia qaul qadim? Qaul qadim ialah ma qalahu al-imam Syafi'i hinama kana fil Iraq. Yang disebut oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq. Al-jadid, qaul jadid pula ma qalahu al-imam hinama kana fi Misra. Nah, waktu ketika di Misra al-Mahrusah, di Mesir. Mana-mana yang ada pula di antara dua tu. Contohnya tidak di Mesir, tidak di Iraq. Dikira apa pula? Dikira macam mana kalam tadi? Jadi kalau yang disebutkan oleh Imam Syafi'i fit tariq, maksudnya bukan di Mesir, bukan di Iraq. Fit tariq. Jadi kalau mana-mana yang awal, maksudnya semasa dengan waktu di Iraq, maka dikira qaul qadim. Dan kalau yang semasa dengan ketika di Mesir, walaupun dia tidak di Mesir pada waktu tersebut, maka dikira kalam tadi adalah qaul jadid. Jadi qaul jadid didahulukan daripada qaul qadim. Kenapa? Karena Imam Syafi'i telah kembali daripada ataupun rujuk kembali daripada perbahasan beliau dalam qaul qadim. Tapi bukan semua. Jangan salah faham. Bukan semua qaul qadim. Qaul qadim yang berlaku khilaf dengan jadid. Yang maknanya Imam Syafi'i melihat kembali kepada dalil ataupun bertemu dengan dalil yang lain ataupun istidlal dengan yang baru, maka yang berlaku pertentangan sahaja di antara qadim dengan jadid sahaja yang menjadi perbahasan. Yang dipilih mana jadid dengan qadim, dipilih yang jadid, tidak diambil yang qadim. Karena yang qadim dikira sebagai bukan lagi qaul imam pada waktu itu. Qadim tidak lagi dikira sebagai qaul imam untuk kita ambil qaul tersebut. Karena al-qadim kalau kata tidak berlaku khilaf, tidak ada berlaku ta'arud di antara qaul qadim dengan qaul jadid dalam satu masalah, maka qaul tadi ma'mul, diamalkan juga. Tak ada masalah apa. Bukan semua qaul qadim terus dihazafkan, tak. Kesilapan faham sebahagian orang, dia kata bila qaul qadim, dia kata tak boleh pakai. Qaul qadim yang macam mana ni? Qaul qadim yang berlaku khilaf dengan jadid. Nah, yang tu yang dimaksudkan oleh para fuqaha. Jadi fuqaha Syafi'iyah maksudkan dengan demikian, bukan dengan sebarang qaul qadim dengan maksud yang demikian. Boleh. Ada beberapa masalah dalam qaul qadim yang dipakai, lebih kurang 20 masalah atau kurang. Al-Imam Nawawi rahimahullah ada senaraikan perkara tadi dalam Majmu'. Dan antara masalah dia seperti orang panggil apa? Ada sebahagian para masyayikh, para fuqaha Syafi'iyah memilih qaul qadim berdasarkan kepada dalil. Melihat kepada kekuatan dalil, maka mereka memilih qaul qadim pada waktu tersebut karena Al-Imam Syafi'i pernah menyebut idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Maka beramal dengan usul imam tadi, maka mereka mengamalkan dengan qaul qadim tersebut.
Jadi yang qaul qadim yang dikuatkan dengan hadis, maka ma'mul bihi, ia dipakai. Contohnya seperti Imam Syafi'i mengatakan bahawa waktu solat maghrib akan tamat sebaik saja selesai daripada solat maghrib tu. Manakala qaul qadim sebut waktu solat maghrib tamat ketika masuk isyak. Maka dipakai ma'mul dalam mazhab adalah dengan qaul qadim, bukan dengan qaul jadid. Itu juga orang yang mati baginya puasa. Adakah boleh bagi walinya untuk berpuasa kepadanya ataupun tidak? Qaul qadim sebut yasumu anhu waliyuhu. Walinya kena puasa baginya, berbeza dengan qaul jadid tidak boleh puasa, bahkan kena bagi makan saja. Jamu orang, bukan puasa. Maka dipakai oleh ulama dengan qaul qadim kerana melihat kepada hadis. Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Tamam? Tapi lain daripada masail yang 20 yang disebut oleh para ulama tadi, maka qaul jadid adalah yang difatwakan dan dia yang rajih. Kalau ada ashabul wujuh, ini masalah yang lain pula. Kalau ashabul wujuh mentarjihkan qaul qadim, maka kita katakan bahawa ia adalah merupakan ijtihad daripada imam tersebut. Jadi ashabul wujuh tadi, dan ia bukan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan mazhabnya bagi Imam Syafi'i, tetapi ia adalah ijtihad bagi ashabul wujuh tadi, sahib wujuh tadi. Antara sahibul wujuh saja ashabul wujuh, al-Imam al-Baghawi, al-Imam al-Mutawalli, al-Imam Qadi Husain dan seumpamanya, al-Imam Abul Ma'ali, ayah kepada al-Imam Haramain. Itu antara ulama-ulama yang merupakan ashabu al-wujuh. Tamam. Kemudian yang kedua tadi apa dia? Tadi apa dia? Aqwalul imam. Mazhab apa dia? Maksud mazhab ibaratun an aqwalil imam au aujuhil ashab ataupun aujihi al-ashab. Jadi kalau salah kalau ada orang kata mazhab Imam Syafi'i hanya munhasirun fi ma qalahu al-imam, yang disebut oleh Imam Syafi'i sahaja. Tak. Dia juga termasuk daripadanya adalah aqwal ataupun aujuh al-ashab. Jadi aujuh al-ashab, siapa ashab ni? Al-ashab al-wujuh ialah man balaghu rutbatal ijtihad. Sesiapa yang mencapai peringkat ijtihad di dalam mazhab, iaitu yang boleh beristimbat hukum daripada Al-Quran, daripada sunnah dan daripada masadir usul yang digunakan oleh al-imam itu sendiri. Tetapi dia masih terikat dengan qawaid imam. Dia ahli untuk berijtihad. Kalau dia ahli berijtihad, maka ucapan dia tadi disebut sebagai apa? Kalam yang dikeluarkan tadi ada istilah dalam mazhab disebut dengan turuk dan seumpamanya, dan mereka ni disebut dengan ashabi al-wujuh. Mereka disebut dengan ashab al-wujuh. Ashabul wujuh maksudnya ashabul ijtihad, yang mana boleh beristimbat terus daripada Al-Quran dan hadis dan juga dengan sair masadiril usul, tapi dengan qawaid imam yang mereka ikut, iaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tamam. Jadi kalau kata mereka keluarkan contohnya masalah dalam fiqh yang tidak dibahaskan oleh Imam Syafi'i contohnya, dari mana mereka akan keluarkan masalah tersebut? Karena masalah ini mustajaddat, benda-benda yang baru zaman mereka. Maka mereka keluarkan masalah tadi, macam mana mereka keluarkan? Sama ada daripada umum nas al-Imam Syafi'i ataupun daripada qiyas yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Dua jalan tu. Umumat nusus al-Imam Syafi'i, nas Imam Syafi'i, atau yang kedua daripada qiyas yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tamam? Dan yang ni akan keluar ada istilah dipanggil qaulul muqarraj. Dia ada turuk dan ada istilah itu disebut dalam majmu' ada. Dan kalau nak tengok lebih banyak boleh buka dalam Kanzur Raghibin, syarah kepada kitab Al-Minhaj. Dan tu ada banyak juga qaul muqarraj, semua tu ada dibahaskan contohnya. Dan kalau untuk dibahas panjang lagi ataupun dilihat dengan lebih mendalam, boleh dibuka dalam kitab At-Tanbih, Risalatut Tanbih, yang dikarang oleh seorang ulama India yang membahaskan masalah ini dengan menarik. Dibahas satu persatu. Risalatut Tanbih ada cetakan daripada Darudiya ke, daripada Darudiya no? Risalatut Tanbih itu. Baik. Dan kadang-kadang ashabul wujuh dia bercanggah dengan imam sendiri. Tamam? Dia bercanggah dengan qaul imam tu sendiri. Maka kalau dia bercanggah dengan qaul imam,
ketika tersebut ia tidak dinisbahkan lagi kepada apa? Kepada mazhab. Dia tidak dikira wajhun fil mazhab. Dia dikira sebagai ijtihad daripada imam tu sendiri. Dia tak kira tu sebagai mazhab. Jadi kalau disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya wa fil mazhab, maksudnya ni adalah pandangan daripada ashabul wujuh yang dikeluarkan berdasarkan qawaid imam, tidak bercanggah dengan imam. Kalau bercanggah dengan Imam Syafi'i, maka ketika tersebut dengan qawaid Imam Syafi'i lah maksudnya, maka dia tidak dikira sebagai mazhab, tapi dia dikira sebagai ijtihad daripada ashabul wujuh itu sendiri. Tamam. Dan yang ketiga apa dia? Wa bahsu man dunahum. Jadi bahas ini berbeza sikit dengan masalah aqwal daripada aujuhul ashab. Beza dia apa dia? Karena al-bahis ialah orang yang mengeluarkan alladhi yastanbitul ahkama min nususil fuqaha atau min nususil ulama fil mazhab wala min al-usul. Ada beza dengan ashabul wujuh. Ashabul wujuh dan imam mengeluarkan daripada usul. Manakala sahibul bahas, mereka mengeluarkan daripada apa? Aqwalul a'immah. Bukan daripada usul. Dan itu kata Maulana Syekh Abdul Rashid, dia kata hadza as'abul asya. As'abul hadza sa'bun dan yahtaj ila man yatabahhar fil fiqh. Karena dia masalah yang mustajaddat, masalah yang baru. Kerana al-bahsu ni biasanya kepada masalah yang baru. Karena dia nak istinbat dengan bahas, perlu dia tahu semua aqwal a'immah dalam mazhab. Dan ni biasa dilakukan oleh siapa? Yang bukan ashabul ijtihad. Seperti Al-Imam Nawawi, seperti Al-Imam Rafi'i, seperti Al-Imam Ibn Hajar, seperti Al-Imam Wajihuddin, guru kepada Al-Imam Zainuddin Malaybari. Nanti kita akan tengok dalam ni, akan tunjuk contoh bagi bahas. Al-bahsu. Dan bahas ni adalah sa'bun. Dia yang paling susah sebenarnya. Kenapa? Karena dia memerlukan kepada kepakaran dan penelitian terhadap aqwalu al-a'immah. Al-a'immah. Baru dia boleh keluarkan. Dan kemudian dia akan tengok dengan wajah yang seakan-akan sama dengan perbahasan yang dia akan bahaskan. Faham? Ini yang dibagi contoh oleh Maulana Syekh Abdul Rashid ketika ditanya dalam pengajian Fathul Mu'in dengan beliau tentang masalah bahas yang saya tulis di sini, iaitu bila ada seorang murid tanya dalam pengajian, tanya boleh Syekh bagi contoh tentang bahsun, apa dia masalah contoh bahas ni. Maka dia kata salah satu contoh bagi bahas, karena bahas ni mesti perkara yang baru, dia kata seperti para Syafi'iyah mutaakhirun, mereka mengisbatkan hukum wajib keluar zakat daripada awraq maliyah, daripada duit kertas. Kenapa? Karena wujudnya naqdiyah. Sifat naqdiyah tu sifat yang mempunyai apa dia? Sebagai umlah, pertukaran. Baik, maka di sini ulama Syafi'iyah mutaakhirun bahas. Mana masalah yang boleh menyebabkan masalah duit kertas ni dikira sebagai harta dan juga wajib dikeluarkan zakat baginya. Jadi nak dikhiaskan dengan ni, kenapa kita tak boleh khias? Ni dipanggil masalah ni masalah bahas ataupun qaul mukharraj dipanggil. Dikeluarkan dengan persamaan dengan satu masalah lagi dalam hukum fiqh juga. Jadi disamakan masalah kenaan dengan duit duit kertas ni, seperti mana kata mereka, kalau ada seorang imam al-Qurashi adil, imam Qurashi, orang Quraisy adil, tiba-tiba digugurkan ataupun digulingkan daripada pemerintahan, digantikan oleh orang yang tak sama sifat dengan dia. Baik, macam mana hukum kita mengikuti imam yang baru ni? Hukumnya wajib. Solat belakang yang sah, wajib bagi zakat kepadanya untuk dia sebarkan, dan tidak boleh untuk kita berpecah dengan dia. Maka kata para imam mutaakhirun Syafi'iyah, hukum berkenaan dengan masalah awraq maliyah, duit ni sekarang sama seperti mana imamah mutaqallibah. Seperti seakan-akan duit mah yang dulunya tempat asalnya adalah duit emas dan perak digantikan dengan duit kertas. Seolah-olah dia ditukarkan, digulingkan
daripada duit mah menjadi duit kertas. Boleh faham ni? Maka duit kertas ni telah ambil tempat mah sekarang ni. Dan perak. Yang sebelumnya, emas dan perak adalah merupakan mata wang yang digunakan pada masa tersebut. Manakala sekarang duit kertas pula digunakan mengambil tempat tersebut, maka sama keadaan dia seperti imam yang ataupun pemimpin yang digulingkan. Isu dia macam sama. Baik, kenapa tidak boleh qiyas? Karena qiyasnya fasid. Karena aslunya tadi telah fasad. Karena kalau kita kata duit mah boleh digunakan sekarang, dengan makna mah tu dengan makna naqdiyah ataupun samaniyah, dengan makna digunakan dengan kewangan. Tak, duit sekarang mah dengan perak tidak lagi digunakan sebagai naqdiyah. Tidak digunakan lagi sebagai samaniyah. Digunakan sebagai hula. Barang perhiasan. Bukan digunakan sebagai apa ni orang panggil apa? Sebagai duit pertukaran. Maka kalau kita gunakan emas sebagai asl dan duit kertas sebagai fara', maka aslnya tadi telah fasad. Maka tak boleh keluar illah. Maka dalam usul fiqh ni dikira sebagai illah yang fasidah. Illah yang fasidah, dan qiyas ni pun juga akan jadi fasad. Kenapa? Karena bifasadi asli. Karena fasadnya asl. Maka tidak boleh guna qiyas. Lepas tu kesilapan sebahagian orang menggunakan masalah duit mah ni sebagai qiyas dengan duit kertas ni diqiyaskan dengan duit mah. Tak, ni bukan masalah qiyas. Karena qiyasnya fasid. Ni dalam masalah apa dia? Masalah tadi disamakan di antara satu masail dengan masail yang lain yang seakan-akan sama pada surahnya. Dan ni dipanggil apa? Dipanggil bahas. Ni bahas maksudnya. Dan tu tiga tadi adalah maksud bagi mazhab. Jadi apa dia mazhab apa dia? Ibaratun an aqwalil imam wa aujuh, bukan au nah. Boleh au juga boleh juga. Waw dengan makna au pun boleh. Wa aujuhil ashab dan wa buhus mimman dunahum. Karena tu ikut turutan tadi. Imam sahibul mazhab, ashabul wujuh boleh berijtihad seperti mana sahibul mazhab. Manakala bahsu mimman dunahum, hadza la yusamma bi al-ijtihad. Mereka tidak ijtihad. Mereka tidak ijtihad maksudnya tidak mengambil daripada usul Al-Quran dan hadis dan masadirul usul. Tapi sebaliknya mereka mengambil daripada aqwalu al-a'immah. Itu bahas. Jadi tengok macam mana ulama tadi keluarkan, para fuqaha Syafi'iyah keluarkan masalah hukum duit mah, duit kertas. Mereka tidak guna qala Allah, qala Rasul. Digunakan qala al-a'immatu al-qudama. Kata-kata masalahnya begini digabungkan dengan masalah sekarang. Dan tengok persamaan dia tadi, maka hadza bahsun. Nampak tak? Jadi kesilapan besar bagi sebahagian orang yang mengaji mazhab Syafi'i ataupun yang tak mengaji mazhab Syafi'i, kemudian dia kata, kenapa tak baca Al-Um? Kan Al-Um kan kalam Imam Syafi'i. Kenapa baca Fathul Mu'in, kenapa baca Fathul Qarib? Kan ini dalil orang ni tidak faham dengan masalah mazhab pun sebenarnya.